Kita lihat, nak kita gabungkan aspek barakah dengan rezeki ini, tentu sekali kalau kita melihat sumber kita memperoleh rezeki antaranya ialah kita bekerja, berniaga dan sebagainya. Jadi tuntutan Islam kepada kita supaya mencari rezeki itu jelas. Dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan kepada kita suruhan supaya kita mencari rezeki, kelebihan dari sisi Tuhan dan sebagainya. Cuma apa yang saya minta kepada pena kita yang kedua, Ustaz Zamri dan Abidin, untuk memberikan huraian perkara-perkara yang perlu untuk menjadikan sesuatu kerja. Kalau kita bekerja, sesuatu perniagaan, sekiranya kita berniaga, yang kita lakukan dinilai sebagai satu ibadah, dan seterusnya dapat menjana pendapatan yang halal, bertepatan dengan kehendak syarak dan juga barakah itu sendiri. Jadi saya silakan Ustaz Zamri. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa bihi nastaghfiru ala kulli dhanbin na'lamu aw la na'lam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara moderator yang berbahagia, rakan panel yang bahagia, Tan Sri dan juga barisan pimpinan MAS dari Lembaga Zakat Selangor dan juga rakan-rakan yang bersama dalam majlis ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita menyebut tentang ibadah, sebenarnya bicara berkenaan dengan kerja sebagai ibadah, hatta melancong juga sebagai ibadah. Kalau Ustaz Muhammad sebutkan tadi tentang ni pendaratan pertama kapal terbang MAH di Perak, pada saya terkilat sebab saya hanya sempat sekali lagi menaiki penerbangan MAH dari Perak ke Mesir kerana di hujung pengajian MAH hanya mula musibah di Mesir di hujung pengajian kita kalau boleh setiap kali bulan Ramadan setiap tahun nak kena MAH sebagai satu tanda bangganya kita dengan syarikat penerbangan kita ni. Baik, kembali pada persoalan ibadah. Ibadah ini kalau kita lihat dari sudut terjemahan bahasanya, itu dari akar kata abida ya'budu ibadatan, bermaksud kepatuhan, ketundukan, perhambaan, penyembahan, kerendahan diri dan juga ketaatan. Jadi kalau kita nak kaji satu persatu maksudnya ini dalam perkamusan Arab, kalau tak salah saya lebih daripada 20 istilah yang ditujukan kepada perkataan abidah ibadatan ini sahaja. Namun apa yang dapat kita ambil secara kesimpulannya dari sudut ibadah ini, dari sudut istilah fiqhiynya, ialah merujuk kepada suatu sistem yang diikuti dan diterima pakai dengan akur dan ikhlas oleh si pengamal. Saya ulangi kerana ini terma istilahnya. Merujuk pada suatu sistem yang diikuti dan diterima pakai dengan akur dan ikhlas oleh si pengamal. Kalau kita nak membuat KPI, sebagai contoh sekarang ni zaman KPI kita mestilah akan membuat penilaian dari sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara. Mungkin dari segi produktiviti seorang pekerja itu, ataupun seseorang pegawai, ataupun mungkin juga seorang pengurus di peringkat pengurusan kanan dan sebagainya, produktivitinya bagus, tapi disiplinnya tidak menggambarkan satu disiplin yang boleh dibanggakan oleh syarikat. Kalau hari ini diwajibkan pakai baju korporat sebagai contohnya, dia alih-alih lupa pakai pula baju lain contohnya. Hari ini kita diwajibkan untuk memakai baju batik. Kalau lah kita yang kerajaan sebagai contoh, lupa, tak basuh lah, tak apalah, macam-macam alasan yang diberi. Ini juga boleh menjejaskan kepada penilaian dari sudut KPI ni untuk kenaikan pangkat mungkin, dan untuk apa sahaja penilaian tahunan. Sebab itu persoalan KPI ini adalah satu persoalan yang cukup rumit, cukup teliti dan cukup mendalam untuk menilai seseorang kaki tangan ataupun pengurusan sekalipun apakah mereka telah mencapai KPI yang dikendaki. Begitu juga soal ibadah. Saya teringat apabila satu ketika dahulu dalam kelas tajwid Al-Quran, tajwid Al-Quran, markah penuh bagi tasmih Al-Quran, suratul Fatihah ialah 20%, markah lulus 16%, ataupun 16 mata, 20 mata. Apa jadi? Jadinya seorang hamba Allah ni dia dapat 17 mata. Maksudnya luluslah dia pada hari itu. Alhamdulillah, syukurnya dia. Syukurnya dia kerana lulus tasmih Al-Quran suratul Fatihah. Tapi pada kita, cuba kita amati betul-betul. Suratul Fatihah adalah rukun kepada solat.
cacat sedikit saja suratul Fatihah, maka cacatlah solat. Jadi sebab itu sepatutnya kita tidak berpuas hati dengan hanya 17 mata daripada 20 mata yang diperuntukkan dalam tasmih suratul Fatihah. Sepatutnya kita mahu excellent 20/20. Sebab ini adalah rukun kepada solat. Jadi sebab itulah dalam hal penilaian kerja kita, itu dalam solat ya, kerja keseluruhan kita yang nak dijadikan ibadah juga perlukan penilaian yang cukup teliti ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan syarat-syarat bagaimana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebagai ibadah atau sebaliknya. Dan syarat-syarat ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bukan yang direka-reka oleh ulama, bukan yang direka-reka oleh Nabi sendiri ya. Sebagaimana kita nak menetapkan syarat, kalau kita tubuhkan persatuan, syarat nak jadi ahli persatuan mesti sekian syarat. Itu hanya sekadar pemikiran kita, tapi ini sesuatu yang telah ditauqif oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, syarat pertama, seseorang itu hendaklah muslim dari sudut akidahnya ya. Sekiranya tidak muslim dari sudut akidahnya, maka terlepaslah peluangnya untuk mendapat penilaian ibadah dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya ya. Dalam Islam ini tidur pun adalah tidur ibadah. Tapi jangan bila saya kata tidur ibadah, tuan-tuan pun ambil keluar, tak apalah, kita lelapkan mata kan. Kita dah ada dalam majlis ilmu, malaikat pun dah membayungkan kita, maka kita pun lelapkan mata, ibadah juga kan. Sebab tadi Ustaz kata gitu kan. Sebenarnya apabila kita nak mengatakan muslim dari sudut akidah ini, hendaklah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, idza qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhan yang berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, serahlah dirimu kepadaku. Maka Ibrahim menjawab, aku telah menyerahkan diriku, iaitu tunduk taat kepada Tuhan yang Maha Memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Jadi di sini suatu isyarat untuk kita bahawa untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melakukan segala gerak kerja aktiviti hidup ini dengan ibadah, hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud tunduk patuh segala perintah dan juga larangannya. Dan ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad sahaja, bahkan telah pun diperkatakan ayat ini kepada Nabi Ibrahim AS. Ini adalah satu wahyu yang telah ditetapkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bahkan juga kepada seluruh rasul dan juga anbiya ya. Dan kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan isyarat sekiranya tidak menerima Islam, tidak menyerah diri sebagai satu syarat utama untuk kita mencapai ibadah ini, tahap ibadah ini, ialah melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maksudnya dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik itu, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan, seandainya mereka tidak bersedia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sudut kepatuhan terhadap segala perintah dan juga larangannya. Itu syarat pertama. Syarat kedua ialah kerja itu sendiri hendaklah kerja yang telah dibenarkan oleh syarak, kerja yang telah diluluskan oleh syarak. Sebagai contoh, kalau ada orang yang mengatakan perniagaan satu ibadah, itu betul. Tapi perniagaan ni macam mana? Perniagaan ganja ke? Ya, perniagaan mungkin sekarang ni pil-pil Viagra ke dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk dijual. Ya, sebab itu perniagaan pun adalah perniagaan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah menempelak secara langsung kepada golongan Yahudi yang mengatakan bahawa apa perbezaannya antara perniagaan dan juga riba. Sedangkan Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan telah aku halalkan jual beli, tetapi aku tidak halalkan riba. Dalam hal ini, maka kita kena memerhatikan bahawa kita hendak sentiasa menjaga barang itu sendiri ataupun objek yang hendak dijual itu adalah objek yang halal. Kemudian urusan perniagaan itu juga adalah urusan yang halal, bukannya urusan yang menindas orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala menempelak dua perkara ini kepada golongan Yahudi di dalam surah Al-Baqarah surah Al-Furqan ayat 23 yang mengatakan dengan tegasnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian kita lihat pula kepada syarat yang ketiga. Syarat ketiga ialah menepati kaifiat ataupun